Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana وافتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وعلى أوليائك وعلى عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العليم الحكيم. وبعد Alhamdulillah, ini adalah majlis kedua dalam sesi pengajian Fiqh Syafi'i di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, kelas khusus untuk belajar daripada tanah Melayu. InsyaAllah, sebagaimana sambungan kepada minggu lepas. Minggu lepas kita dah bincang tentang gambaran tentang ulum syariah secara umum. Kita dah sentuh tentang pembahagian apakah ilmu yang terpecah ataupun terhasil daripada wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah buat kesimpulan ataupun kita dah sebut secara umumnya dia akan terpecah kepada 3 cabang utama. Yang pertama, cabang ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, yang mana ilmu ini menghuraikan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW disebut panduan hidup dan pegangan hidup. Yang keduanya ilmu fiqh ataupun ilmu ahkam. Ini ilmu yang menghuraikan dan menerangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW disebut panduan kepada manusia tentang cara bagaimana dia nak beraktiviti di dunia ini. Dan yang ketiga, cabang yang ketiga daripada matlamat yang dibawa oleh wahyu ini adalah cabang disebut panduan bagaimanakah cara manusia untuk membentuk jiwanya dan juga membersihkan hati mereka dan juga untuk memperbaiki akhlak mereka. Ini yang disebut sebagai ilmu tasawuf ataupun ilmu at-tazkiyah. Hari ini kita akan masuk terus kepada perbincangan bidang kita lah. Kita ambil jadual kita ini yang hari Isnin. Kita akan baca ilmu fiqh, ilmu fiqh. Jadi kenalah kepada semua siapa-siapa saja yang nak belajar, nak masuk ngaji ni, nak ngaji apa-apa bidang pun, dia perlu ada tasawur. Dia perlu ada gambaran. Dia kena kenal dulu ilmu tersebut. Barulah nak ngaji ni dia akan nampak jalan dia. Ramai orang yang kadang-kadang dia minat belajar. Dia pergi kelas sana, dia pergi kelas ni, tapi dia lupa. Nak masuk dalam satu ilmu tu dia kena ada pintu dia. Dia kena ada tempat mula dia. Barulah dia masuk tu, masuk dalam keadaan orang kata apa, masuk tu kena jalannya. Sebab itu ulama-ulama dia karang satu benda ataupun dia sebut satu benda, dia sebut mabadi' al-ulum. Permulaan. Mabadi' ni tempat nak mulalah. Kita nak sebut al-mabda' ni tempat permulaan. Mabadi' ni permulaan bagi ilmu. Apa saja bidang ilmu sekalipun takkan lari daripada perkara-perkara unsur-unsur yang akan disebutkan itu. Ini petikan daripada, saya ambil ni kertas yang sama sahabat-sahabat semua ni, petikan daripada kitab Taqrirat As-Sadidah. Maklumlah kitab Fiqh Syafi'i yang digarang oleh seorang ulama Syafi'iyah di zaman kita ini, zaman moden ini. Semua kita ambil petik bahagian mabadi' ilmu fiqh. Pengenalan, mabadi' ni bahasa mudah kita pengenalan lah. Pengenalan kepada ilmu fiqh. Qala rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, mabadi'u ilmi al-fiqhi, permulaan ataupun pengenalan kepada ilmu fiqh. Qala fiha al-allamah as-Sabbani rahimahullah ta'ala, inna mabadi kulli fannin 10. Ini dia nak terang tentang mabadi' itu secara umum. Inna mabadi kulli fannin 10
al-hadd wal mawdu' thumma thamara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Syair ini, bait ini menerangkan tentang apa benda yang, apakah unsur, apakah perkara yang perlu kita tahu sebelum kita nak belajar sesuatu ilmu. Takkan lari daripada 10 perkara ini. Kita huraikan bait ini sikit, lepas tu baru kita masuk khusus kepada ilmu fiqh. Dia kata inna mabadi kulli fannin, permulaan seseorang itu untuk belajar satu ilmu tu, dia kata kena ada 10 perkara. Kena tahu 10 benda. Kulli fannin tu, al-fannu ni maksudnya bidang lah. Terjemah untuk mudah faham ni bidang. Asal fannu ni seni, maksudnya bidang lah, bidang. Bidang ilmu yang dipelajari itu kena tahu 10 benda. Yang pertama al-haddu. Al-haddu ni ta'rif. Ta'rif ataupun definition lah. Apakah pengenal apa ta'rif dan juga definisi terhadap ilmu tersebut. Itu yang pertama. Wal mawdu'. Mawdu' ni terjemah ataupun bahasa yang mudahnya bahan kajian. Kita terjemah bahasa kita ni sebut bahan kajian. Kita kaji apa dalam ilmu tadi? Bahan kajian. Apa yang akan dikaji dan dibincangkan dalam ilmu tersebut. Bahagian apa? Perkara yang ketiga yang kita kena tahu as-samarah. As-samarah ni kesan ataupun natijah daripada belajar ilmu tadi. Apakah faedahnya? Tengah-tengah disebut faedah. Samarah ni apakah natijah yang kita akan dapat daripada belajar ilmu ni tadi. Yang keempat wa fadluhu. Apakah kelebihan ilmu ni tadi? Saya akan sebutlah kelebihan ilmu ni, akan dapat ganjaran, akan dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Macam-macam lah akan disebutkan nanti. Yang kelima nisbatun. Wa nisbatun. Nisbah ni, perkataan nisbah tu sandaran ilmu ni, disandarkan kepada apa. Tapi bahasa yang mudahnya ialah kategori. Kalau saya akan sebut kategori. Masuk kategori mana? Nisbah tu asalnya saya telah dinisbahkan. Asalnya nisbah ni dia akan sebut an-nisab. Seorang tu contoh dia sebut Al-Makki. Kita sangat kan gelaran Al-Makki ataupun Al-Madani. Itu dalam bahasa Arab, segi bahasa disebut tu An-Nisab. Nisab ni disandarkan itu kepada siapa? Kepada tempat mana? Habis disebut Al-Makki tu dia dinisbahkan kepada tanah Mekah. Kalau Al-Madani ni dinisbahkan ke tanah Madinah. Jadi ilmu ni masuk nisbah, masuk kategori mana? Anak siapa ilmu ni? Keturunan siapa? Daripada kategori mana? Kumpulan mana? Sebab tu kita sebut kategori lah. Kategori apa ilmu ni tadi? Wal wadi'. Wadi' ni ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu ni. Itu pun ada detail dia lah. Maksudnya orang pertama yang mengarang ataupun membincangkan ilmu ni secara tersusun dan lengkap. Wal ismu. Ismu nama lah. Nama kepada ilmu tadi. Ada berapa nama? Apakah nama yang biasa digunakan? Apakah nama yang terkenalnya? Wal istimdad. Istimdad ni kita sebut sebagai rujukan ilmu ni tadi. Sandaran-sandaran terhadap ilmu ni. Mari daripada mana? Dalil-dalil dan pembuktian-pembuktian ni mari daripada mana? Istimdad ni sumber lah. Sumber dalam ilmu tersebut. Yang seterusnya hukmu syari'. Apakah hukum yang Allah letakkan kepada ilmu ni? Hukum mempelajari ilmu tersebut, apakah hukumnya? Apakah hukum mempelajari ilmu yang kita akan masuk? Berapa dah? 6. Yang ke-7 berapa? 9. Masailu. Masail ni ialah perbahasan lah. Perbahasan. Kalau mawdu' bahan kajian kita kan. Kalau masail ni kita sebut mudah faham perbahasan dalam ilmu tersebut. Dia bahas macam mana? Apakah yang dibahaskan dalam ilmu tersebut? Kemudian Imam Sabban sambung, dia kata wal ba'du bil ba'd iktafa. Ada setengah orang
ataupun setengah bidang, ataupun setengah guru, ataupun setengah anak murid ni, dia berpada dengan sebahagian saja tak cukupkan 10. Wal ba'du bil ba'di, wal ba'du sebahagian orang, sebahagian penuntut ilmu, sebahagian guru ke, sebahagian al-mushtari bil ulum, orang yang terlibat dengan ilmu ni, bil ba'di, dengan sebahagian daripada 10 tadi. Al-ba'du yang kedua ni sebahagian daripada yang 10 tu lah. Bil ba'di kafa, dia berpada dengan sebahagian saja. Cuma disambung waman darul jami'a hadha syarafa. Barang siapa yang tahu 10-10, dia akan dapat kemuliaan. Maksud kemuliaan ni dia akan dapat syarafu, akan dapat kemuliaan untuk menguasai ilmu tersebut. Orang yang jaya menghimpunkan ke 10-10 pengenalan kepada ilmu yang akan dia belajar ini, dia akan dapat kemuliaan untuk dapat menguasai ilmu tadi. Kita bagi contoh sikit. Kita ambil contoh satu-satu lah. Kalau nak belajar perubatan ataupun nak belajar kejuruteraan, mestilah kena tahu dulu apa sebenarnya maksud ilmu perubatan itu. Dia akan sebutlah. Contoh, ilmu tik, dia akan sebut ilmu yang membincangkan tentang tubuh badan manusia. Itu satu ilmu yang membincangkan tentang tubuh badan manusia dari sudut sihat dan sakitnya tubuh badan tersebut. Itu dia punya definition. Ilmu yang membincangkan tentang tubuh badan manusia dari sudut sakit ataupun sihatnya badan tersebut. Dan juga apakah tindakan yang perlu, perawatan yang perlu sekiranya sakit, dan apa yang perlu untuk dibuat untuk mempertahankan kesihatan badan tadi. Ini ilmu perubatan. Itu dia punya definition. Boleh? Kemudian bahan kajiannya apa? Apakah bidang yang dikaji? Apakah objek yang dikaji dalam ilmu perubatan tadi? Mestilah yang dikaji adalah batang tubuh dan juga badan manusia lah. Bukannya dikaji tiang. Yang akan kaji tiang ni ilmu kejuruteraan. Yang kaji batu-batu bangunan ni ilmu kejuruteraan. Lebih bahan mawdu' tadi apa? Mawdu' bahan kajian. Kita akan kaji badan manusia. Kita akan tengok kalau muka pucat, tandanya apa? Kalau muka kuning, tandanya apa? Akan tunjuk kepada sakit apa? Tangan ketak-ketak, pasal apa? Macam-macam lah. Itu kita akan kaji badan. Kemudian as-samarah bagi ilmu perubatan akan dapat tahulah bagaimana cara untuk menjaga kesihatan tubuh badan, dan bagaimana cara untuk mengelak daripada sakit, ataupun bagaimana cara untuk merawat sakit yang ada pada tubuh badan manusia. Itu samarah, kesan ataupun faedah daripada belajar ilmu perubatan tadi. Wa fadluhu, fadlu ni kedudukan ataupun kemuliaan dia. Apakah kelebihan ilmu tadi? Fadlu ni sebenarnya ulama-ulama akan bincang kedudukan disebut, apa faedah dan hasil daripada belajar tadi. Dia akan sebut ilmu ni lah ilmu yang sangat mulia. Sebab apa? Sebab ilmu ni melibatkan ilmu yang mulia dan penting. Sebab kalau tidak ada kesihatan tubuh badan, dia tidak dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dia sebut kelebihan ilmu tadi. Ada setengah ilmu tak penting pun. Ada setengah ilmu kurang kelebihannya. Dia akan susun di sudut bukan faedah, dia sebut di sudut darjat dan kemuliaan ilmu tadi lah. Wa nisbatun, kalau kategori ilmu perubatan ni masuk dalam kategori ilmu yang bukan ilmu yang datang daripada wahyu lah. Dia datang dari kategori ilmu daripada at-tajribah. Tajribah ni disebut datang daripada kajian dan pengalaman manusia. Sebab kita akan kaji, kita akan buat kajian sendiri. Kita tak ada dengar daripada ayat Quran ataupun daripada hadis yang sebut kata sakit ini kena makan kena 2-3 biji. Tak, ini Rasulullah SAW dan juga Allah Ta'ala sendiri bagi ruang yang luas untuk manusia kaji. Kalau ada pun daripada panduan Rasulullah, panduan yang bersifat panduan untuk mendorong. Bukanlah panduan yang kata apa, yang bagi sebiji. Tak bagi tahu apa. Itu bidang yang manusia kena usaha dan kena kaji. Bukan datang daripada wahyu. Dia akan sebut dalam ulum ni pecah pada dua, ulum syar'iyah dengan ulum ghair syar'iyah. Ulum ghair syar'iyah tu yang datang bukan daripada wahyu lah, sama ada datang daripada kajian dan pengalaman ataupun datang daripada kefahaman dan juga disiplin akal ini. Contoh ilmu matematik. Ilmu matematik ni datang daripada kefahaman dan juga apa yang ada dalam disiplin akal kita lah. Tu kita akan sentuh
masalah lain lah. Okay. Kemudian al-istimdad. Istimdad rujukan ilmu medik ni kepada kajian-kajian yang telah dilakukan oleh orang terdahulu lah. Kajian-kajian yang telah dibuktikan, ada kajian yang belum dibuktikan lagi, perlu diteruskan kajian lagi. Itu sandaran kepada fakta-fakta yang ditemui dalam ilmu perubatan. Kemudian hukum syari', hukum belajar ilmu perubatan ni, bagaimana kita maklum hukumnya fardu kifayah. Masail ni tu ayat-ayat yang kita akan jumpa dalam buku medik tu. Asalnya masail ni ialah disebut jumlah mufidah. Ayat penyata di dalam ilmu tadi tu disebut perbahasan. Kita akan jumpa ayat penyata dalam ilmu medik tu ialah ayat yang membincangkan tentang tubuh badan manusia disebut sihat dan sakitnya. Dia akan sebut muka hitam tandanya apa, kaki kecil tandanya apa. Ayat ni itulah yang kita jumpa dalam buku Samidah semua tu kan. Itu masail perbahasan dia. Itu secara lebih kurangnya. Okey. Jadi nampaklah gambaran apa masuk mabadi' al-ulum ni. 10 permulaan ataupun pengenalan terhadap ilmu ni. Kita takkan lari daripada 10-10 ni. Sebelum belajar apa-apa ilmu pun kalau boleh dahulukan benda ini. Bagaimana telah disebut oleh Fadilatul Syekh Usamah Sayyid, dia kata mengetahui mabadi' ulum ini akan menghilangkan dua kejahilan daripada manusia. Kejahilan terhadap disebut yang pertama jahlul mutlak. Maksud jahil mutlak ni tak tahu apa langsung. Tak pernah dengar kata ada nama ilmu aruf wal qafiyah. Ramai tak dengar ni. Saya pun dengar dulu-dulu je. Tak pernah apa Ustaz ilmu aruf dan qafiyah ni. Ini qafiyah dia tahulah. Contoh maknanya jahil mutlak, tak tahu langsung, tak ada gambaran dan maklumat langsung. Jadi bila kita berjaya belajar, kita tahu mabadi' ulum, hilanglah kata jahil mutlak tadi. Asalnya tak tahu ilmu tadi, bila belajar tahu tentang 10-10 ni, dapatlah gambaran awal kepada kejahilan mutlak tadi. Gambaran terhadap ilmu tadi. Yang keduanya disebut jahil nisbi. Jahil nisbi ni maksudnya jahil sebahagian dan juga tahu sebahagian. Bila kita berjaya tahu mabadi' ulum ni, pun dia akan dapat tampung jahil yang separuh-separuh ni. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah apakah bidang ini, apakah faedah dia, apakah yang dibincang. Dengan tahunya 10-10 ni, kita akan mula berjalan untuk mencari dan juga mendalami ilmu tersebut. Orang yang tak tahu apa-apa, dia takkan carilah. Jadi penting mabadi' ulum. Jadi sebelum kita masuk pada kitab fiqh yang akan kita baca nanti, kitab fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i ini, perlulah kita kenal dahulu apakah sebenarnya ilmu fiqh ini dulu. Kita tahulah apa benda yang sebenarnya kita akan belajar dalam bidang fiqh ini. Qala rahimahullahu taala, dia kata hadduhu, ta'rif lah. Haddu ni ta'rif. Ta'rif ilmu dia kata arrafahu al-Imam Subki rahimahullahu taala, dia kata Imam Subki, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, memberikan definisi kepada ilmu fiqh. Apa yang disebut? Dia kata al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Maksud ilmu fiqh ialah kita mengetahui hukum-hukum syarak. Ada dua benda kat sini. Yang pertama kita mengetahui, al-ilmu ni maksudnya mengetahui lah. Kita terjemah ya bagi mudah faham. Mengetahui hukum-hukum syarak, al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum syarak tak akan lepas daripada 10 ni. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga mubah ataupun harus, yang keempat makruh, yang kelima haram. Ini 5. Ditambah lagi ada yang jadi syarat, ada yang jadi sebab, ada yang jadi mani', penghalang, ada yang jadi sahih, ada yang jadi batal. Ini 10. 10 ini 10 hukum syarak di sisi para fuqaha. Ini yang akan kita jumpa, perkataan-perkataan ini yang akan kita jumpa dalam kitab-kitab fiqh. Seperti disebut al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Mengetahui hukum-hukum syarak. Mengetahui hukum wajib, mengetahui hukum sunat, mengetahui apa yang sah, apa
apa yang batal, apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi penghalang kepada sahnya sesuatu amalan itu. Dia tak akan lari daripada 10 aspek ni. Kat mana tahu hukum syarak ni? Dia kata al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyah. Hukum syarak terhadap perkara-perkara yang perkara amali, perkara yang menjadi perbuatan. Dia sebut, kalau kita tengok kat bawah ni, kita tak baca lah, kita nak tunjuk, kita terang secara mudahnya. Kita takkan lari daripada 3. Satu, af'alu, 3 ataupun 2 lah. Dia akan sebut ada a'malul qulub dan ada a'malul jawarih. Kita ada perbuatan-perbuatan hati ataupun amal hati. Jenis amal hati ni yang kita sebut pegangan hidup, kepercayaan, prinsip-prinsip ni. Kita tak bincang hukum syarak dari sudut ilmu, dari sudut bidang tadi, bidang amal qulub tadi, bidang prinsip dan pegangan hidup tadi dalam ilmu fiqh. Yang akan bincang hukum syarak dari sudut amal qulub ni ataupun disebut al-i'tiqad ini, kepercayaan dan pegangan ini, bincang dalam ilmu akidah, bukannya ilmu fiqh. Ilmu fiqh akan bincang disebut benda-benda yang ada amal fizikal ini, ada pergerakan zahir ini, ada pergerakan zahir. Ini yang majoritinya lah. Kita akan tengok, dia akan bincang tentang apakah hukum bersembahyang. Sembahyang tu ada pergerakan, dia ada amal. Kita akan bincang sudut apakah hukum membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah tu ada pergerakan mulut. Jadi semuanya amal belaka. Ini majoriti dalam pembincangan ilmu fiqh. Disebut al-amaliyah. Ada juga dibincangkan benda yang amal, tapi amal tu tak nampak pada fizikal, pergerakan badan ni, tak nampak pada pergerakan mulut. Dia bincang disebut niat hati kita tu ketika kita buat sesuatu amal ibadat. Dia kata ustaz kata tadi amali. Hati ni tak nampak pun amal dia, tak nampak pun pergerakan dia. Fuqaha jawab balik, dia kata amal juga untuk masalah niat dalam ibadat ini. Cuma dia sebut ni a'malul qulub. Ini antara sebahagian kecil yang masuk dalam ilmu fiqh ni yang tak nampak pergerakan zahir tadi. Boleh? Jadi kita akan bincang hukum syarak kepada perbuatan-perbuatan tadi. Kita akan sebut as-salatu wajibatun. Solat ini wajib. Nampak? Wajib tadi. Kita akan lari daripada 10 hukum syarak tadi. Kita akan bincang al-wudu'u syartun. Wudu' ini syarat kepada sahnya solat. Dia akan sebut an-najasatu mani'un. Najis itu penghalang kepada sahnya solat. Syurbul khamri haramun. Meminum arak, perbuatan tadi tu, hukumnya haram. Dan seterusnya lah. Jadi boleh nampak gambaran ilmu fiqh ni apa yang akan dibincangkan dia. Dia akan bincang perbuatan-perbuatan manusia al-amali, amaliyah tadi. Apakah hukum yang syarak letakkan padanya? Itu yang akan kita bincang dalam ilmu fiqh. Sebab tu hukum fiqh ni melibatkan ke semua aktiviti manusia. Sama ada aktiviti individu, aktiviti keluarga, aktiviti masyarakat, dan aktiviti melibatkan masyarakat yang lagi luas, negara dan juga hubungan internasional ni. Sebab semua itu tak akan lari daripada aktiviti manusia. Dia akan bincang apakah hukum perniagaan antara dua negara, yang mana negara ni negara Muslim dan lagi satu negara bukan Islam. Ada hukum fiqh pada ni. Sebab ini amal, perbuatan manusia. Syarak akan letak hukum apa perbuatan ini. Dia akan bincang apakah hukum terhadap hubungan lelaki dan perempuan. Dia akan sebut hubungan macam ni hukumnya halal, yang ini hukumnya haram. Sebab semua tu masuk dalam perbuatan manusia. Ini yang akan kita jumpa dalam ilmu fiqh. Boleh cakap ni? Okey. Al-amaliyah, tu. Itu selesai dah, boleh dikatakan selesai dah tak. Cuma dia sebut al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Datang daripada mana kefahaman dan maklumat tentang hukum-hukum tadi terhadap perbuatan manusia. Kita mari daripada mana? Al-muktasabu ni maksudnya yang diambil daripada adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil oleh dalil-dalil syarak. Adillatiha itu kembali kepada syarak lah. Yang diambil daripada dalil-dalil syarak at-tafsiliyah, dalil-dalil yang detail.
Ini apa? Apa maksud dari tafsiri ni? Kita ada setengah-setengah syarah dalam kitab usul fiqh dia sebut dalil ijmal ini, dalil secara generalnya ialah dalil Al-Quran, dalil sunnah. Itu sandaran kita. Itu dalil orang Islam. Maksud dalil ni sandaran lah. Awak semayang sebab apa? Sebab Al-Quran yang suruh semayang. Nanti sebut ni dalil secara general. Al-Quran tu secara general, As-Sunnah secara general, Al-Ijma' secara general, Al-Qiyas secara general, secara umumnya. Itu disebut dalil ijmali. Setengah-setengah syarahan. Kita bagi yang mudahlah. Kalau dari tafsiri, ialah kita tengok Al-Quran tadi secara mendalam, kita tengok ayat mana yang sebut. Itu disebut dalil tafsiri. Kalau tengok sunnah tadi, hadis mana yang kita ambil sebagai dalil tadi. Itu disebut apa? Dalil tafsiri daripada sunnah. Kalau ijma' pula, sandaran ijma' mana? Ijma' dalam bab mana? Kita akan tengok yang ayat yang sebut tentang ijma' dalam bab sekian-sekian itu secara detail tadi. Kalau qiyas pula, qiyas kat mana? Itu dia masuk dalil tafsiri. Jadi yang dikatakan hukum fiqh ini ialah kita mengetahui hukum syarak yang diambil daripada dalil-dalil yang detail tadi. Contoh, hukum wajibnya solat. Wajibnya solat ni hukum fiqh. Ini yang kita belajar dalam ilmu fiqh. Wajib as-salatu wajibatun. Solat ini hukumnya wajib. Mari mana dalil awak? Daripada mana awak dapat kefahaman ni tadi? Daripada mana awak dapat ayat kata solat itu wajib? Kita akan jawab dia. Saya dapat dari dalil tafsir, dalil yang detail ni. Ayat apa? Aqimus solah. Ayat Quran yang sebut aqimus solah, tunaikanlah sembahyang. Itu secara lebih kurang dah secara umum. Boleh cakap ni? Okey, sebab tu dia sebut min adillatiha. Adillah ni daripada dalil-dalil syarak tadi, at-tafsiliyah, yang dalil yang detail. Sebab yang bincang dalil ijmal ini, yang bincang dalil secara general ni adalah ilmu usul fiqh, bukannya ilmu fiqh. Nanti boleh tanya dan duduk Sahirul lah secara lebih mendalam. Boleh cakap ni? Yang keduanya al-mawdu'. Al-mawdu'. Apakah yang menjadi kajian kita dalam ilmu fiqh ini? Apa yang akan kita bincangkan dalam ilmu fiqh? Apakah objek? Objek pun boleh lah. Mawdu' yang dikaji dalam ilmu fiqh ini disebut af'alul mukallafin. Perbuatan-perbuatan golongan mukallaf. Mukallaf ni al-insan wa al-jin. Manusia dengan jin lah. Kemudian pecah pula manusia ni. Ada yang manusia yang tak mukallaf, seperti orang gila. Orang gila kita tak bincang, dia buat ni haram ke tak ni, tidak akan dibincang dan kita akan jumpa. Adalah dia akan sebut juga majnun, la wala ni. Adalah nanti kita akan jumpa. Maknanya kita tak akan bincang tentang perbuatan yang bukan mukallaf. Cuma ada juga dimasukkanlah sikit sebanyak dalam kitab-kitab tu, masuk sebagai tambahan kepada perbincangan-perbincangan yang mungkin ada kaitan lah. Cuma secara umumnya hukum fiqh, hukum ini akan bincang tentang perbuatan para mukallaf. Kita lah, manusia ni yang telah sampai level yang sebut level haddut taklif, level yang layak untuk dipertanggungjawabkan untuk memikul hukum hakam dan perintah Allah Ta'ala. Itu yang saya sebut sebagai al-aqlu wal bulugh. Akal cukup dan kemudian telah cukup umurnya. Itu af'al mukallafin. Jadi kita tak akan bincang tentang, kita tak akan bincang, tak akan jumpa hukum fiqh di sudut bincang tentang sifat. Sifat mukallaf. Pecah manusia ni akan, kita, badan kita ni akan pecah pada 3 benda. Yang pertama zat. Zat ni fizikal kita lah. Daging kita, tangan kita tu dipanggil zat. Yang kedua dia akan sebut as-sifat. Sifat kita tinggi ke rendah ke, sifat kita warna merah ke, warna putih ke, warna hitam ke. Putih maksud merah tu putih kemerah-merahan lah. Ada sifat kita, sifat panggil apa, kurus ataupun gemuk. Jadi ada lagi satu al-af'al. Kita tumbuk orang. Bagi contoh hak teruk saja Ustaz. Kita bagi makan kepada orang, kita bagi salam kepada orang, kita bersembahyang. Itu yang ketiga af'al. Nampak pecahan ni? Kita ada zat,
kita ada sifat dan kita ada al-af'al, kita ada perbuatan. Hukum fiqh, fiqh ni, bidang fiqh dia akan bincang di sudut al-af'al tadi. Dia akan bincang perbuatan tadi. Dia tak akan bincang zat. Dia tak akan bincang tentang sifat. Tak akan jumpa bermuka hodoh itu hukumnya haram. Berbadan gemuk itu hukumnya sunat. Lagilah tak jumpa. Sebab apa? Dia tak akan bincang masalah sifat. Dia tak akan bincang masalah zat. Tapi kuruskan badan itu hukumnya sunat. Ada lawak ni jangan masuk. Jadi hukum fiqh, bidang fiqh kita akan bincang perbuatan sahaja yang berkaitan dengan manusia ni. Boleh? Dan kemudian kita tak akan bincanglah perbuatan-perbuatan haiwan. Sebab apa yang kita akan bincang cuma mukallaf saja. Mudahlah. Ini yang akan kita bincang dalam ilmu fiqh. Sebab tu satu lagi, kalau sahabat-sahabat yang biasa belajar bahasa Arab, biasa belajar ilmu mantik, kita ada satu, kita ada, kalau dalam ayat penyata kita ada objek, bukan objek, subjek. Subjek kan, subjek tu bahan yang dibincangkan, benda yang dibincangkan. Kemudian kita ada predikat. Apa mula kan? Cikgu bahasa Melayu tengok ni marah ni. Maksud predikat tu kita ada khabar, kita ada cerita terhadap objek tadi. Contoh kita ada Ahmad, ini objek yang dibincangkan. Penyata dia ataupun ayat penyata, ayat khabar dia adalah seorang yang baik. Jadi yang menjadi bahan perbincangan ialah tentang Ahmad, ataupun yang menjadi bahan yang diceritakan, yang dikhabarkan tadi Ahmad. Apa yang kita khabarkan? Kita khabarkan dia seorang yang baik. Objek ni tadi disebut maudhu' lah, bahan yang dibincangkan. Sebab tu dalam kitab fiqh kita akan jumpa yang jadi bahannya ataupun yang jadi objeknya ialah perbuatan manusia tadi. Yang akan jadi khabarnya, yang akan jadi ayat penyatanya, yang akan jadi apa yang akan dinyatakan ialah apakah hukum syarak tadi. Contoh as-salatu, solat. Solat ni objek kita, maudhu' kita, perbincangan kita. Apa khabar dia? Wajibatun. Khabarnya solat itu hukumnya wajib. Dalam bab wudu disebut al-madghatu. Berkumur itu. Berkumur itu perbuatan. Hukumnya apa? Sunnatun ataupun mustahabun. Yang jadi khabarnya akan masuk hukum syarak, hukum yang 10 tadi. Dia akan bincang, dia sebut maskul khuffi. Menyapu ke atas khuf itu. Masku itu perbuatan lah. Perbuatan lah. Dia akan jadi objek. Apa khabar dia? Apa yang ayat sambungan dia? Apakah ayat yang kita akan nyatakan selepas pada itu? Jaizun. Hukumnya dibenarkan oleh syarak, harus, mubah. Begitulah seterusnya lagi. Boleh kan? Contoh dia sebut apa? An-naumu. Ataupun anak kita sebut tidur itu membatalkan wudu. Nampak tak? Batal. Sah, batal. Dia akan takkan lari daripada 10 tadi. Jadi yang akan jadi ayat yang jadi perbincangan dalam ayat-ayat kitab fiqh ni, kita akan jumpa dalam kitab fiqh tu ayat yang banyak, beribu-ribu ayat, tak akan lari daripada dua ni. Yang dibincangkan dan apa yang perbincangan terhadap dia. Yang dibincangkan adalah perbuatan manusia. Yang dibincangkan apakah yang jadi perbincangan? Perbincangan itu apakah hukum fiqh terhadap perbuatan tadi. Dia boleh faham kan? Maudhu' af'al mukallaf ni. Okay. Ini mudah sajalah. Kemudian samaratuhu. Apakah samarah ataupun faedah daripada ilmu fiqh ini? Samarah, tuan-tuan ni buat kurungan kita faedah. Apakah faedah yang akan kita dapat daripada perbincangan ilmu fiqh ini? Dia sebut al-faidatu imtithalu awamirillah. Faedah belajar hukum fiqh, faedah tahu hukum hakam syarak ini ialah supaya kita dapat boleh menunaikan perintah Allah Ta'ala. Yang jadi hari ini orang pakat langgar syarak, pakat tak ikut hukum hakam. Sebab apa? Sebab masalahnya al-jahlu, kejahilan. Kejahilan terhadap hukum syarak itulah yang membawa kepada manusia ini menjauhi dan juga mengingkari perintah-perintah Allah Ta'ala. Sebab tu ubat kepada masyarakat, ubat kepada kita nak ubah
Masyarakat yang mengingkari firman Allah Taala ni ialah dengan cara kita beri ilmu kepada masyarakat. Tak ada ubat lain. Tak ada ubat lain. Penyakitnya jahil, ubatnya ilmu. Kalau penyakitnya lapar, ubatnya makanan. Kalau penyakitnya mengantuk, ubatnya tidur. Kalau penyakitnya letih, ubatnya rehat. Kalau penyakitnya jahil, janganlah cari ubat lain. Ubatnya ialah al-ilmu. Bawa kefahaman dan ilmu kepada masyarakat. Jadi dia kata faedahnya ialah imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi. Dan juga supaya kita dapat menjauhi larangan Allah Taala. Wa hiya haqiqatut taqwa. Inilah pengertian sebenar bagi takwa. Hakikatnya inilah pelaksanaan yang tepat dan pelaksanaan yang bertepatan dengan perkataan takwa. Kalau kita sebut takwa ni, realitinya apa? Apakah realiti dan isi takwa tadi? Takwa ni isinya tunaikan perintah dan jauhi larangan. Ini faedah kita belajar ilmu fiqh. Faedah kita tahu ilmu hukum hakam ini. Wa biha tahsulu sa'adatud darain. Dan dengan takwa inilah dan juga dengan belajar ilmu fiqh inilah, dengan belajar ilmu fiqh inilah tahsulu sa'adatud darain. Kita akan dapat kebahagiaan dua negeri. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Kena faham ni. Dia ayat pendek je tapi makna dia mendalam. Dia nak bagi tahu apa? Bila kita tahu hukum syarak, bila kita laksanakan perintah-perintah Allah Taala ini, kita akan dapat kebahagiaan dua negeri. Yang pertama negeri akhirat, itu pasti. Yang kedua yang nak bagi tahu kat kita, dunia ini akan stabil, kehidupan masyarakat dan negara ini akan stabil bila mana kita ikut hukum syarak. Ni kitab sebut. Ini yang dipahami oleh para ulama dan muslimin zaman berzaman. Kalau tidak ada imtithal, kalau tidak ada ijtinabun nawahi, tidak akan ada sa'adatud dunya. Takkan ada sa'adah, ketenangan, kebahagiaan dan juga keselesaan hidup di dunia ni. Tidak akan wujud. Apatah lagi nak dapat keselamatan di akhirat. Sebab tu kita faham semua-semua masalah ikut perintah dan tunai larangan ini asas kepada nak wujudkan kebajikan dan asas kepada nak wujudkan kebahagiaan hidup manusia di dunia ini lagi sebelum kita bincang pada akhirat. Fadluhu yang keempat, kedudukan ataupun kelebihan ilmu ini. Dallatil ayatu wal ahadith ala annahu afdalul ulum. Telah banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya ilmu fiqh ini adalah ilmu yang afdal, ilmu yang paling mulia. Ba'da ilmi tauhid, selepas daripada ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab yang menjadikan seseorang itu selamat di akhirat ialah dia punya i'tiqad dia, akidah dia. Kalau akidah dia betul, dia percaya kepada Allah dan kenal Allah dengan pengenalan yang betul, dan dia kenal Rasulullah SAW dengan pengenalan yang betul, dan dia berpegang pada Allah dengan pegangan yang betul, maka dia dah dikira sebagai mukmin. Orang mukmin ni pasti akan selamat di akhirat. Cuma yang akan menentukan darjat dia tinggi ataupun rendah di akhirat nanti, di syurga nanti adalah amal dia. Sebab tu ulama sebut ilmu fiqh ini selepas daripada ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid itulah yang membetulkan akidah kita. Ilmu tauhid itulah yang membetulkan kefahaman kita, yang menjadi kunci kepada selamat ataupun tidak di akhirat nanti. Selepas daripada itu terus datang ilmu fiqh ni. Sebab tak akan pisah lah. Dia tak akan boleh pisah. Kan ayat Quran terus sebut, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Dia mesti iman dengan amal. Iman dengan amal ni tak boleh dipisahkan. Lepas pada selesai akidah mesti datang, natijah ni mesti datang amal. Sebab tu ilmu fiqh ni dia sebut ilmu yang afdal, paling mulia selepas daripada ilmu tauhid. Nisbatuhu masuk kategori mana ilmu fiqh ni? Dia sebut yantasibu ila al-ulum syar'iyyah. Ilmu fiqh ni masuk dalam kategori ulum syar'iyyah. Ilmu syarak lah. Ilmu yang datang daripada syarak. Maksud ilmu syarak ni yang kita dah sebut sebelum ni adalah ilmu yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah.
yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wadi'uhu. Wadi' ni maksudnya, kalau bahasa terjemahan huruf harfan biharf ini disebut pengasas. Orang yang meletakkan batu asas terhadap ilmu ini. Siapakah dia? Siapa yang letakkan permulaan, tunjuk jalan untuk mengetahui hukum-hukum syarak. Kalau kita nak bincang dari sudut wujudnya pengetahuan terhadap hukum syarak ini, tak boleh lari lah. Orang pertama yang mengasaskan atau orang pertama yang menunjukkan manusia kepada untuk mengetahui hukum-hukum syarak ni ialah Rasulullah SAW. Ini jelas. Cuma yang dimaksudkan dengan wadi' di sini, yang letak kata-kata pengasas ataupun peletak, orang yang meletakkan batu asas. Dari sudut apa? Yang dimaksudkan di sini adalah dari sudut yang mula susun dan karang dalam karangan yang lengkap dan perbincangan yang sempurna. Yang wujud dapat zaman Rasulullah SAW ajak sahabat-sahabat hukum-hukum. Kemudian selepas Rasulullah kembali ke dalam intaqala ila rahmatihil a'la, sudah wafat, yang bawa maklumat tentang hukum-hukum ini adalah para sahabat. Para sahabat naqalkan kepada tabi'in. Dan tabi'in naqal kepada tabi'in. Cuma maklumat terhadap hukum-hukum tadi itu, orang kata apa, dia wujud dalam keadaan wujud dalam penghayatan dan juga pelaksanaan, dan juga wujud dalam kefahaman dan minda para sahabat dan tabi'in dan juga tabi'in. Yang wujud dari sudut karangan yang ditulis dan direkod dan juga diperbincangkan dengan perbincangan yang lebih detail dan mendalam, dan perbincangan yang untuk menampung keperluan manusia orang Islam yang semakin bertambah ini tadi. Yang mula buat kerja itu ialah para ulama al-mujtahidin, ulama-ulama yang diiktiraf oleh dunia Islam ini sebagai orang-orang yang sampai kepada level mujtahid. Ini pernah faham? Ada orang tanya, Ustaz, pasal apa tak ada mazhab Abu Bakar? Pasal apa tak ada mazhab Umar? Kenapa perlu ada mazhab Syafi'i? Kenapa kena ada mazhab Abu Hanifah? Pasal apa Ustaz kita ambil mazhab Sayyidina Abu Bakar dan lagi best Ustaz? Ini Khalifah Al-Ula ni Ustaz. Kita harap ni kalau juga kita buat mazhab Rasulullah. Kita nak bagi tahu kenapa mazhab-mazhab ini disandarkan kepada mujtahidin. Sebab apa? Sebabnya ialah apa yang dibuat oleh tokoh-tokoh mujtahidin ini, mereka menghimpunkan kesemua pendapat-pendapat, kesemua perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan hukum ni yang wujud pada zaman Rasulullah masih hidup, apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, dan apa hukum-hukum fiqh yang ada pada sahabat-sahabat, dihimpunkan semua sekali. Dan apa yang ada pada zaman tabi'in, tokoh-tokoh tabi'in, tokoh tabi'in nakalkan hukum hakam daripada para sahabat. Yang buat kerja himpun dan kaji dan study, boleh kot sebut bahasa-bahasa yang tak orang Melayu sangat ni. Yang buat kajian dan himpun, kemudian buat dirasah, kemudian susun dengan susunan yang boleh dimanfaatkan oleh umat lepas itu ialah tokoh-tokoh mujtahidin ini. Maknanya kesemua pendapat yang ada pada sahabat-sahabat, ada pada tabi'in dan tabi'in, apa saja yang mana, tokoh-tokoh ni Imam Syafi'i himpun semua sekali dalam kepala otak Imam Syafi'i. Lepas dia himpun, dia kaji dan dia susun, apakah yang kita boleh ambil daripada hukum ini, macam mana, apakah faedah dan sudut kesan pada peristiwa-peristiwa yang akan datang pula. Maknanya bukan mudah-mudah lah kerja tu. Dia himpunkan pendapat tadi, kemudian keluarkan kesimpulan, keluarkan kaedah, dan keluarkan cara memahami hukum hakam, keluarkan usul fiqh, keluarkan apa yang dapat dihimpunkan daripada apa yang ada dalam minda sahabat ini untuk mengetahui hukum hakam pula. Imam Syafi'i lah, dan juga imam-imam mujtahidin yang lain lah yang laksanakan tugas ini. Sebab itu kita sebut mereka ni sebagai mujtahidin, ataupun golongan yang menjadi rujukan untuk kita memahami hukum hakam syarak. Sebab apa yang diperbuat itulah yang lebih selamat dan terjamin untuk kita fahami apa yang ada pada zaman sahabat dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan lupa makanlah. Dia kata entah nak ikut Imam Syafi'i ke nak ikut Rasulullah SAW. Ucapan itu nampak betul tapi sebenarnya jahat. Sebab kita akan jawab balik, saya bukan ikut Imam Syafi'i sebagai dia yang bernama, orang yang bernama Syafi'i.
Saya mengikut dia sebab dia bawa kefahaman yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dialah orang yang lebih faham Al-Quran dan As-Sunnah. Dialah orang yang dapat bagi saya faham dengan betul apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan dialah orang yang dapat bagi saya faham dengan tepat apa yang dipahami oleh tabi'in dan tabi'in. Jadi kita ikut Imam Syafi'i bukan kerana dia tu Imam Syafi'i, tapi kita ikut dia kerana dialah orang yang paling siqah, yang paling boleh dipercayai kemampuan dan keahlian dia untuk faham dengan betul Al-Quran dan As-Sunnah di sudut pandang hukum hakam ini. Boleh? Ini dimaksudkan sebagai al-wadih ni pengasas. Cuma kalau kita tengok dalam pembahasan al-wadih ni, dia akan carilah siapa yang mula karang. Karangan siapakah yang lengkap yang sampai kepada kita dalam bentuk karangan yang lengkap dalam bidang fiqh ini. Jadi banyaklah pandangan, banyaklah nama-nama yang timbul. Kita tengok apa yang Tuan Muhammad sebut. Dia kata wadi'uhu, pengasas kepada ilmu fiqh ini. Mula bincang fiqh ni secara tersusun, secara susun ikut bab. Setiap bincangan itu, setiap hukum itu ada pembahasan dia, apakah dalil dia, apakah pembincangan dia, ialah para ulama mujtahidin. Wa awwalu man allafa, dia kata, dan orang pertama yang mengarang, ada buku dia, allafa fihi imla'an. Imla'an ni dia karang dekat, dia sebutlah anak-anak murid salin lah, al-imla' tu guru sebut. Imla'an dia sebut dengan mulut dia. Kemudian ada orang yang akan karang. Huwa al-Imam Zaid bin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ajma'in. Disebut Imam Zaid. Imam Zaid ni mungkin sahabat-sahabat yang tahu, anda pun tak sempat, mungkin boleh rujuk ni yang disebabkan pada mazhab Zaidiyah lah. Ni boleh rujuk, ni mujtahidin, ni seorang mujtahid. Dia lah orang pertama yang ada karang, yang susun dalam bentuk yang tersusun. Sebab dia mutaqaddim, lebih awal daripada Imam Syafi'i. Kemudian dia kata wa awwalu man allafa fihi tilmizuhu al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man rahimahullahu ta'ala. Yang mula mengarang daripada kalangan anak muridnya pula ialah Imam Abu Hanifah. Cuma ala kulli hal, nak beritahu, kalau kita nak sebut fiqh Syafi'i, orang yang pertama yang karang ilmu hukum hakam ni berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, yang kefahaman para sahabat. Siapa yang mula karang? Imam Syafi'i sendirilah. Kalau kita bincang di sudut mazhab Syafi'i, sebab dia lah orang yang pertama yang karang dan tulis apa yang dipahami oleh beliau dalam hukum fiqh. Imam Syafi'i karang untuk hukum fiqh, bincang furu' fiqh, kitab apa? Kitab Al-Um. Kalau kitab usul fiqh, itu lagi lah. Kitab usul fiqh, orang pertama karang usul fiqh ni ialah Imam Syafi'i. Dan kitab Ar-Risalah. Cuma ala kulli hal boleh faham kan? Orang yang starting, orang yang mulakan perbincangan fiqh berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i sendirilah. Kalau nak kira jumlah mujtahidin, kesemua sekali yang ada sampai rekod pada kita ni lebih daripada 100 orang. Zaman seorang salah, para sahabat tabi'in itu kita letak atas lah. Semua tokoh-tokoh besar semua. Cuma yang datang setelah pada itu, yang diiktiraf oleh ummah sebagai mujtahid, ialah lebih kurang 100 orang lebih. Tokoh-tokoh yang ada pada zaman itu. Contohnya Imam Al-Tabari, Imam Auza'i, Imam Al-Layth di Mesir ini. Banyaklah kalau kita dengar, banyak. Imam Muzani, anak murid Imam Syafi'i sendiri. Ramai lagi lah Imam Ahmad. Cuma apa kelebihan yang ada pada mazhab yang empat ini? Apa kelebihan yang ada pada mazhab yang empat ini? Kita sentuh sikit ya. Kita mahu kita kat wadihnya kan ni. Minggu depan kita sambung baki dan kita terus masuk kitab insyaAllah. Kita tak mau nanti masa yang panjang. Kelebihan yang ada pada keempat-empat mujtahidin ini, empat orang mujtahid ini ialah apa yang dipahami oleh mereka dan apa yang diajarkan oleh mereka tadi ada di kalangan anak-anak murid mereka yang rekodkan. Dan ada anak-anak murid yang rekod dan faham dan mampu sebarkan kefahaman itu kepada generasi yang seterusnya. Ini kelebihan yang ada pada empat imam ini. Yang baki lagi 100 orang itu, apa yang berlaku? Mereka memanglah mujtahid. Mereka memanglah tokoh yang layak untuk kita duduk dalam bab hukum hakam. Cumanya sebagaimana yang disebutkan oleh disebutkan tentang Imam Al-Layth. Imam Al-Layth ni disebutkan katanya dia ini lebih faqih daripada Imam Malik.
Tapi ucapan yang akhir kata illa anna tilmizahu dhayya'uhu. Melainkan anak-anak muridnya lah yang telah tidak atau dhayya'u ni mensia-siakan lah. Maksud mensia-siakan ni bukan nak kata anak-anak murid itu tak beradab. Maksudnya anak-anak murid ini tidak menyebarkan apa yang diajar dan dipahami oleh Imam Al-Laits. Mazhab empat ini start dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ini dia dipindahkan kepada kita. Ada orang yang tolong pindahkan. Bukan setakat ada orang tolong pindahkan, ada pula tokoh-tokoh yang berkhidmat kepada mazhab ini tadi. Dalam keempat-empat mazhab ni dia ada tokoh dalam bidang hadis. Muhaddithin penuh dalam setiap mazhab. Sebab tu jangan kita dengar ustaz ada mazhab ni Imam Syafi'i kata ni hadis tak ada ni. Ustaz ambil mana? Tak, kita kata dia entah dah baca belum kita Imam Bahaki yang pandai-pandai tapi kata hadis tak ada ni. Ustaz hadis ni Imam Syafi'i tak jumpa kot. Jadi macam-macam lah. Kita nak bagi tahu mazhab yang empat-empat ni kelebihan mereka yang pertama kefahaman itu berjaya dipindahkan pada generasi yang seterusnya. Setiap zaman ada tokoh yang bertanggungjawab untuk memindahkan kefahaman tadi. Kemudian apa yang dipindahkan itu pula ada tokoh-tokoh yang meneruskan pengkajian ataupun meneruskan nak mengukuhkan kefahaman tadi dengan ada tokoh-tokoh dorongnya. Setiap mazhab tu kita boleh buka. Dia akan listkan berapa puluh orang tokoh pakar bahasa, berapa orang tokoh pakar hadis, berapa orang tokoh pakar tafsir, berapa orang tokoh pakar dalam masalah usul fiqh dan lain-lain lagi lah. Maknanya setiap mazhab tu bukannya terdiri daripada seorang Imam Syafi'i saja. Dia ni terdiri, kalau kita nak sebut bahasa kita ni dah, dia dah jadi satu institusi. Dah jadi satu organisasi yang besar yang kekal sampailah ke hari ini dan tak mati-mati. Dan kita boleh pastikan ketepatan apa yang kita dengar hari ini sama sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang berjaya, ataupun inilah yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada empat-empat mazhab tadi. Sebab tu kita kata kenapa tak ikut yang lain-lain, kita kata tak ada masalah. Kalau nak ikut juga pastikan apa yang kita sampaikan, kesahihan apa yang kita dengar tu dapat disandarkan kepada tokoh tadi. Asalkan yang kita ambil itu semuanya mujtahid belaka. Cuma yang akan kita belajar di sini, yang akan kita bincang dalam sesi pengajian kita ni di kelas ini, di Masjid Al-Azhar ni, kita akan bincang fiqh Syafi'i. Boleh? Kita takkan bincanglah fiqh yang lain itu. Kita akan fokus kepada kelas ini, dia lebih kepada tujuannya ad-dirasah, pengajian. Maksud pengajian ni kita nak bina asas pertama, nak binakan kefahaman. Nak bina kefahaman tu yang menjadi matlamat utama di sini. Untuk bagi orang faham, dapat faham apakah pandangan Imam Syafi'i dalam perbuatan-perbuatan mukalah tadi. Apa yang Imam Syafi'i faham daripada Quran dan Sunnah terhadap perbuatan para mukalah ini tadi. Yang ini akan jadi target daripada pengajian kita. Lebih daripada situlah. Yang lain-lain kalau kata nak tanya soalan untuk beramal apa semua tu, kita akan bagilah juga masa sikit. Tapi fokusnya kepada nak memahami apakah pendapat-pendapat, apakah pandangan ijtihad Imam Syafi'i daripada Quran dan Sunnah terhadap perbuatan-perbuatan mukalah yang kita akan buat setiap akhir ini. Jadi cukuplah, kita akan berhenti pada ismuhu saja. Ismuhu tu kita akan berhenti, insya-Allah minggu depan kita sambung dan kita akan masuk kitab lah kalau sempat. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.